Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Ashrikin dan rakan-rakan yang sedang hari ini. Sebelum kita memulakan pembentangan pada hari ini, kami daripada kumpulan 3 ingin membincangkan topik tentang keberkesanan rukun negara dalam memastikan perpaduan serta integrasi nasional dapat dicapai dalam negara yang merdeka. Perpaduan merupakan sebuah aspirasi negara Malaysia yang menjadi hasrat dalam mencapai sebuah kemakmuran dan keharmonian dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Jadi poin yang pertama, perpaduan aspirasi negara dalam mencapai keamanan dan keharmonian negara. Hal ini kerana negara Malaysia mempunyai kepelbagaian dari segi agama, kaum, bangsa, jantina, kelas sosial, pendidikan, jurang generasi dan bahasa. Kepelbagaian ini sering mencetuskan isu-isu yang sensitif dalam kalangan rakyat sehingga kan berlakunya perpecahan kaum, rusuhan kaum dan sebagainya. Jadi oleh itu untuk merealisasikan aspirasi perpaduan ni, rakyat perlulah menghayati dan memahami konsep rukun negara dan objektif rukun negara serta aspirasi rukun negara. Poin yang kedua, rukun negara adalah inisiatif yang efektif bagi mengatasi masalah perpaduan. Hal ini kerana rukun negara ini adalah sebuah ideologi kebangsaan Malaysia yang lahir setelah berlakunya sebuah tragedi berdarah pada 13 Mei 1969 yang telah meragut hampir 200 lebih nyawa. Hal ini berpunca daripada rusuhan kaum yang berlaku antara kaum Melayu dan Cina sehingga menjejaskan ketenteraman rakyat dan membantutkan lagi pembangunan negara. Rusuhan kaum ni berlaku selepas pilihan raya yang ke-13 dan pilihan raya itu dimenangi oleh Parti Gerakan dan DAP. Jadi selepas kemenangan tu dah berpihak pada DAP dan Parti Gerakan, mereka buat perarakan dan mengeluarkan kata-kata yang sensitif kepada masyarakat Melayu kerana mereka tak puas hati sebab mereka tak dapat hak yang seperti orang Melayu dapat. Okey. Jadi poin yang ketiga, rukun negara diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos 1970. Jadi peristiwa 13 Mei tadi tu amat memberi kesan yang sangat besar kepada negara dan beri iktibar kepada seluruh generasi masa kini untuk sentiasa bersikap adil dan menjadikan perpaduan sebagai teras kehidupan rakyat Malaysia. Poin yang terakhir, rukun negara yang terdiri daripada 5 prinsip membawa erti yang berbeza. Lafaz setiap prinsip ini merupakan satu wahana yang tidak dapat dipertikaikan lagi bagi rakyat Malaysia yang sentiasa bersatu hati, bermuafakat dan sentiasa mempunyai semangat kekitaan. Hal ini kerana mereka adalah identiti negara dan rukun negara merupakan wadah bentuk masyarakat berpandangan jauh. Jadi seterusnya kita terus ke slide yang seterusnya iaitu permasalahan kajian. Virus. Okay. Permasalahan kajian yang pertama adalah kronologi pembentukan rukun negara. Jadi sebelum wujudnya ideologi rukun negara, negara kita ni menjadi huru-hara kerana negara kita dijajah oleh penjajahan kuasa-kuasa barat yang menyebabkan berlakunya perpecahan kaum, rusuhan kaum. Hal ini kerana mereka mengamalkan konsep pecah dan perintah. Jadi setiap rakyat Cina, rakyat Melayu, rakyat India ni dipecahkan kepada sektor ekonomi yang berbeza. Okey. Contohnya rakyat India melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan seperti pertanian, kalau Cina pula perlumbungan. Jadi perbezaan tu menyebabkan berlakunya jurang antara kaum, meningkatkan jurang antara kaum. And then okey, yang kedua, cabaran sebelum dan selepas pengisytiharaan rukun negara. Ramai yang tak tahu tentang cabaran yang dihadapi oleh kerajaan untuk atasi masalah perpaduan pada 13 Mei 1969. Kerajaan banyak memikirkan inisiatif untuk mengatasi
Tapi yang paling efektif, cara yang paling efektif adalah rukun negara, ideologi rukun negara. Kerana rukun negara menyentuh dan negara, keluaran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan yang berkaitan dengan sasiah seseorang lah. Jadi sebelum ideologi rukun negara diwujudkan, negara huru-hara dan perpaduan pun tak ada time tu. And then selepas pengisytiharan rukun negara pun ada masalah juga kerana zaman sekarang ramai orang tak ambil tahu tentang tentang peristiwa yang telah berlaku. Jadi kesilapan yang lama mungkin akan berulang lagi. So yang terakhir, masalah yang dihadapi dalam kajian ini adalah langkah-langkah untuk merealisasikan rukun negara. Jadi pihak kerajaan perlu mengambil inisiatif dalam menubuhkan kelab rukun negara, tak kiralah pada peringkat sekolah rendah ataupun pada peringkat IPT. Jadi mereka dapat menerapkan nilai-nilai murni daripada rukun negara. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Nurul Najah untuk bentangkan tentang objektif sebenar kajian dan metodologi kajian. Okey, seterusnya objektif kajian. Berdasarkan persoalan yang diberikan, kajian ini bertujuan untuk mencapai beberapa objektif yang ingin dicapai dan dilaksanakan. Objektif kajiannya adalah yang pertama, menjelaskan objektif prinsip rukun negara. Yang kedua, menguraikan kepentingan rukun negara dalam memperkukuhkan ketahanan negara. Objektif yang ketiga ialah menjelaskan aspirasi rukun negara dalam pembinaan bangsa Malaysia. Okey, seterusnya metodologi kajian. Kajian daripada sumber internet juga menjadi pendekatan dan sumber penting yang boleh digunakan oleh para pengkaji. Dengan peningkatan dan perkembangan teknologi masa sekarang yang amat canggih dan moden, amat senang dan mudah untuk mencari isu dan bahan rujukan di mana-mana laman sesawang. Terdapat juga pelbagai jenis laman internet yang dapat digunakan untuk mencari maklumat dan juga dijadikan bahan rujukan serta contoh untuk kajian ini. Antara sumber sekunder yang dapat digunakan untuk dijadikan bahan rujukan untuk kajian ini iaitu daripada Abdul Rahman Abdul Aziz yang bertajuk Rukun Negara dalam memperkukuhkan ketahanan negara. Sumber maklumat ini amat membantu pengkaji dan dalam melaksanakan kajian dan penelitian tentang penulisan rukun negara yang ada di negara Malaysia ini. Seterusnya, sumber daripada unit perundingan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Sumber ini memberikan pendedahan dan pendekatan tentang maksud di dalam prinsip rukun negara ini. Untuk melengkapkan prinsip ini, terdapat juga sumber sekunder lain yang dapat dicari di laman internet iaitu akhbar yang bertajuk Rukun Negara Wadah Bentuk Masyarakat Berpandangan Jauh yang ditulis oleh perunding media pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi, dikenali sebagai Legasi. Seterusnya, artikel yang dapat dijadikan contoh dan rujukan ialah aspirasi rukun negara dan digunakan amat penting agar dapat meyakinkan para pembaca dan juga dapat mengukuhkan lagi perbincangan mengenai kajian yang dibuat. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada Fairuz untuk menerangkan skop kajian. Okay, yang seterusnya ialah skop kajian. Skop kajian terdapat 3 aspek, iaitu yang pertama ialah aspek kefahaman. Masih ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak memahami tentang 5 rukun negara yang disebut, malah ada yang tidak lancar menyebutkan 5 rukun negara. Betapa pentingnya untuk kita memahami rukun negara kerana dalam setiap rangkap rukun negara mempunyai kunci-kunci perpaduan yang kukuh untuk negara kita. Jika kita gagal memahami rukun negara, bagaimana negara kita boleh mencapai perpaduan yang maju dan kukuh? Seterusnya ialah aspek penghayatan. Semakin maju negara, semakin dapat kita lihat yang kurangnya penghayatan dalam diri seseorang apabila menyebutkan rukun negara. Hal ini kerana
Ibu bapa tidak memupuk penghayatan dalam melafazkan rukun negara. Mereka hanya mengajarkan kepada anak-anak untuk melafazkan rukun negara namun tidak menerapkan penghayatan terhadap rukun negara. Apabila dalam diri seseorang tidak ada lagi penghayatan dalam rukun negara, maka tidak akan wujud lagi semangat perpaduan dalam diri masyarakat. Yang terakhir ialah aspek pengalaman. Aspek pengalaman, jika sekadar tahu membaca dan memahami rukun negara belum cukup lagi jika tidak diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Rukun negara ini diwujudkan bukan sekadar untuk kita ucap atau faham, tetapi kita perlu amalkan. Sebagai contoh, rangkap pertama dalam rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Di sini kita diajar untuk berpegang teguh dengan apa yang Tuhan turunkan kepada kita, iaitu selain berpegang teguh kepada rukun negara, kita perlu berpegang teguh kepada ajaran agama, kerana apabila kita berpegang teguh dengan ajaran agama, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Selain itu, rangkap kelima dalam rukun negara ialah kesopanan dan kesusilaan. Rangkap ini ingin menunjukkan kepada kita tentang adab terhadap apapun dalam kehidupan seharian kita. Jika dalam diri seseorang tidak mempunyai kesopanan dan kesusilaan, bagaimana untuk mencapai keharmonian dalam hidup? Seterusnya ialah kajian literatur. Yang pertama ialah berlakunya tragedi 13 Mei 1966 yang telah menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Selepas rusuhan kaum pada 13 Mei, kajian mendapati perpaduan negara adalah perkara yang dititik beratkan. Dalam penyusunan strategi pembangunan dan pentadbiran supaya ia mampu dititikberatkan dalam penyusunan strategi pembangunan dan pentadbiran supaya ia mampu mengekalkan dan mempertahankan kebebasan sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Maksudnya, tahap pencapaian ekonomi negara dapat dipertingkatkan supaya taraf hidup rakyat akan bertambah maju. Nilai yang keempat ialah membina satu sikap yang liberal. Masyarakat negara ini bebas mengamalkan agama dan adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan matlamat perpaduan negara kita. Kita sesungguhnya mempunyai kekayaan dari segi kebudayaan dan adat resam yang negara amalkan. Masyarakat hendaklah bercita-cita untuk mewujudkan satu komuniti di mana keadaan keberlainan kebudayaan itu boleh menguntungkan dan menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Yang terakhir ialah berdepan dengan cabaran dalam mengendalikan sosioekonomi yang ditinggalkan oleh penjajah British. Selepas kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri pertama negara, berdepan dalam cabaran mengendalikan sistem sosioekonomi yang ditinggalkan oleh penjajah British. Sikap liberal Tunku ditambah dengan budinya dalam memenuhi tuntutan masyarakat pelbagai budaya menyebabkan orang Melayu berasa seolah-olah hidup mereka diabaikan. Jurang antara kaya dan miskin semakin melebar akibat penumpuan Tunku yang sangat besar terhadap pertumbuhan material dan pasaran bebas tanpa menggunakan kuasa kerajaan untuk campur tangan. Titik-titik jurang antara kemewahan bandar dan kemiskinan desa, kemewahan orang bukan Melayu dengan kesempitan hidup orang Melayu, dan berbagai-bagai lagi adalah punca-punca yang mencetuskan keresahan kaum dan manifestasinya peristiwa 13 Mei 1969. Seterusnya saya serahkan slide ini kepada Syazwani. Seterusnya, saya akan membentangkan pembahagian bab. Di dalam bab ini terbahagi kepada 3 bab. Di dalam bab yang pertama, kajian tentang pengenalan, permasalahan kajian, objektif kajian, metodologi kajian, skop kajian, kajian literatur dan kepentingan kajian yang dapat membantu dan memperlengkapkan kajian ini. Dalam bab kedua pula ialah membincangkan tentang kepentingan rukun negara dalam memperkukuhkan ketahanan negara.
Kesetiaan kepada raja dan negara selaku prinsip kedua menunjukkan bahawa di negara kita, raja dan negara mempunyai kaitan yang sangat rapat. Ini adalah kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Di dalam bab ketiga pula ialah mengkaji tentang aspirasi rukun negara dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Prinsip rukun negara juga dapat mengekalkan keharmonian masyarakat Malaysia yang majmuk serta kestabilan politik negara. Seterusnya, kepentingan kajian. Terdapat beberapa kepentingan yang terdapat beberapa kepentingan kajian, antaranya ialah menghayati rukun negara. Prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan menjadi asas kepada pembentukan identiti Malaysia. Hal ini demikian kerana mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu bermula dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Walaupun prinsip pertama rukun negara berasaskan pengalaman serta penerapan kepercayaan terhadap Tuhan, tetapi prinsip kedua pula ialah berdasarkan kepatuhan yang berkekalan kepada raja dan negara. Prinsip ini seharusnya disemat dalam diri setiap rakyat Malaysia supaya keamanan, keselamatan serta kedamaian negara kita sentiasa terpelihara. Prinsip yang ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Prinsip ini penting kerana perlembagaan Malaysia menjamin kedudukan setiap warga negara Malaysia tanpa mengira kaum maupun bangsa. Seterusnya, prinsip rukun negara yang keempat dan kelima iaitu kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Sejarah tamadun Cina membuktikan bahawa masyarakat yang sempurna hanya dapat diwujudkan melalui undang-undang. Pada masa yang sama, keharmonian dan perpaduan masyarakat di Malaysia hanya dapat dipelihara jika setiap rakyat di negara ini bersopan santun, berbudi bahasa dan bertoleransi. Oleh itu, semua pihak terutamanya ibu bapa, media massa, pihak sekolah dan pihak kerajaan harus berganding bahu dan melaksanakan obligasi masing-masing demi memastikan generasi muda kini faham dan mengamalkan kelima-lima prinsip rukun negara. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.